Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif daripada Marjans TV. It's been a while guys. Sangat lama aku tak upload video macam ni. Aku berkata-kata, bersoal jawab, memberi ilmu-ilmu, memberi macam-macam lah. Sampai aku nak buat video ni aku rasa dah nervous gila. Memang sibuk. Memang aku sangat sibuk dengan kerja-kerja yang aku kena buat dan sebagainya lah. Dan Alhamdulillah sekali lagi Tuhan memberi rezeki dan menemukan jodoh untuk kita bertemu sekali lagi pada kali ini dengan topik yang aku nak sampaikan. Topik yang aku nak sampaikan hari ini adalah sangat-sangat berkait dengan video yang dikeluarkan oleh The Bike Preacher. Kalau korang tahu, aku rasa korang kenal sangat The Bike Preacher, yang banyak mengeluarkan video-video macam konspirasi semua ni jugalah, yang sangat-sangat bermanfaat. Dan baru-baru ini Abang Azizi dia ada upload satu video yang aku rasa sangat menarik. Video berkaitan dengan kasta, berkaitan dengan pangkat darjat yang diorang pakai ketika majlis penganugerahan dan sebagainya. Aku tak nak sentuh apa-apa pasal siapa yang menerima pangkat anugerah dan semua itulah. Yang pangkat tu semua ibarat macam Freemason punya style. Dalam video tu juga Abang Azizi ada cerita pasal The Star of Davis dan sebagainya. Yes, kalau korang nak tengok dengan lebih lanjut, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut pasal video-video tu, apa aku cakap tadi, boleh korang ke channel The Bike Preacher. Dekat situ video tu dia menerangkan pasal benda-benda ni. Aku nak menyambung sedikit daripada video yang The Bike Preacher buat. Benda yang betul-betul menangkap aku adalah perkataan kasta, perkataan darjat dekat situ. Dan secara kita tak sedar, sistem pentadbiran negara kita, sistem yang dibawa oleh British amat menekankan perkara ini. Kita sibuk selama ni bercakap pasal unity, pasal racism dan sebagainya, tetapi secara halus, secara diam, mereka telah menyemai standard kasta ini kepada semua. Untuk pertama sekali, sistem kasta ini ataupun darjat ini tidak ada dalam Islam. Dalam Islam, semuanya sama. Semuanya sama. Bila kita pergi menunaikan haji, menunaikan umrah, ketika kita mati, dikafankan dengan kain putih, umrah buat pakai kain ihram yang sama, color putih dan sebagainya. Memang sama, everything is the same. Di situ dah menunjukkan bahawa agama Islam ini tidak membeza-bezakan manusia, kerana dalam Islam itu saya tahu dan peka untuk mendapatkan satu unit keluarga atau satu unit bangsa agama yang bersatu teguh, everyone need to be treated the same. Everyone kena belajar untuk hidup secara menyeluruh, sama. Everyone is the same. Dan di situlah leader kita, pemimpin kita, khalifah kita boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik. Tapi apa yang berlaku sekarang adalah berlainan. It's different. Sistem yang kita hidup sekarang ini, sistem itu tidak menyemai unity. Secara dari akar umbinya, sistem yang kita duduk sekarang ni tidak menyaran ataupun tidak membuatkan kita hidup sebagai satu unit. Dan itu adalah rahsia bagaimana untuk kita ini tidak kuat, rahsia bagaimana untuk mereka menjajah fikiran kita, rahsia macam mana untuk mereka, untuk membuatkan kita buat apa yang mereka nak kita buat. Sebab apa? Sebab kita tidak lagi hidup di dalam satu unit. Kita dengar nampak macam tak logik tau. Macam kita selama ni duduk satu bumbung Malaysia dan sebagai satu unit yang kuat, sebagai satu bangsa agama yang kuat. Tidak. Aku akan kupaskan benda ini. Aku akan tunjuk kat korang di mana sistem kasta ni, sistem darjat ni wujud di dalam kita punya kehidupan seharian. Kenapa sistem kasta ni British wujudkan? Kita pun tahu British ni, keturunan Britain ni, dia punya royalty apa semua macam mana. Aku tak cerita pasal benda tu sebab aku dah cerita sebelum ni. Dan kalau korang nak tengok lebih lanjut, The Bike Preacher pun ada tunjuk pasal benda ni. Tetapi sekarang ni aku nak persoalkan kenapa kena ada sistem macam ni. Sistem apa itu? Sistem divide and conquer, pecah dan perintah. Setibanya mereka dekat sini kat Malaysia, mereka dah start ni awal-awal lagi dah. Macam mana mereka membezakan? Ada 3 kaum utama kat Malaysia, Melayu, Cina, India. Yang Cina datang daripada Cina, datang daripada negara mainland, daripada negara China, datang ke tanah Melayu untuk menguruskan, untuk mempelopori timah. Mereka diberi tanah, mereka diberi macam-macam dan duduk di bandar.
Duduk di bandar buat bisnes dan sebagainya. Kampung Melayu pula macam mana? Mereka letakkan di tepi laut, nelayan dan sebagainya. India, mereka suruh buka estate. Jika rakyat dan berbilang bangsa dalam Malaysia ini tidak bersatu, ia bermakna ia memudahkan pihak British untuk memerintah, untuk conquer. Mereka telah infuse doktrin kita punya minda bahawa terdapat jurang antara bangsa-bangsa ni. Diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan kepada certain bangsa supaya ada bangsa lain yang iri hati. Bila benda ini berlaku, itulah bermulanya ketidakpuasan hati. Dan di situlah bermulanya satu unit yang tidak kukuh. Kau nampak tak? Itu satu. Kemudian apa lagi sistem-sistem kasta ni yang kita tak perasan. Kita bermula dengan pangkat dengan darjat. Jawatan seperti imam, bendahari, dan sebagainya, semua itu ada wujud sebelum ni. Tetapi macam contohnya Kesultanan Melayu dulu, ada sultan, ada bendahara dan sebagainya. Itu jawatan dalam istana untuk run sesebuah negara. Tetapi ikut sistem British pula, ada benda itu semua tapi ada ekstra. Tidak cukup golongan-golongan yang memerintah, mereka membuat kasta ini juga kepada mereka-mereka yang lain. Golongan yang macam mana? Golongan yang tidak ada kaitan dengan pemerintahan. Contohnya pangkat datuk, Tan Sri dan sebagainya. Orang biasa, businessman pun boleh dapat title tu, betul tak? Tak perlu ada penjawatan dekat dalam parlimen, tak perlu ada jawatan dalam istana pun boleh dapat juga, betul tak? Untuk apa? Untuk apa pangkat-pangkat ni diadakan? Sama seperti pangkat-pangkat yang sistem monarki British ada, seperti Sir, Knight, Baron, semua ni adalah sekelompok golongan yang diberi kuasa ataupun diberi keistimewaan berbanding orang lain. Diberikan kuasa untuk mengutip cukai dan sebagainya. Untuk kehidupan kita kat Malaysia pula, bila kita dengar nama Tan Sri, Datuk dan sebagainya, that certain urge dalam hati kita rasa macam orang besar, kita macam takut. Kita macam rasa macam that kind of thing. Itulah yang aku maksudkan. Seboleh-boleh mereka tidak mahu kita hidup dalam satu unit yang kukuh. Mereka nak ada wujudkan perbezaan-perbezaan kasta tanpa kita sedar. Kita lihat pula kepada sistem pendidikan. Bila kita belajar, kita lepas kat sekolah dan sebagainya, lepaslah satu unit. Tetapi perasan tak kenapa lagi banyak kita belajar, lagi tinggi kita belajar, kita dapat gelaran, degree lah, diploma lah, doctorate lah. Untuk apa? Ilmuwan Islam pada zaman dulu, pada zaman kemasyhuran tamadun Islam, Al-Khawarizmi, Ibn Sina dan sebagainya, tak ada title. Itu bukan yang diajar oleh Islam. Bila you ada title, you feel you entitled to speak. Apa you ada title? Dan setiap level-level pendidikan ni makin lama, makin kelamaan, ianya menjadi satu jurang antara mereka yang berpendidikan dengan mereka yang tidak berpendidikan. Kenapa harus berlaku macam tu? Bila kita dah graduate, degree, kita tak puas. Kita nak lagi. Ya betul, ilmu tu harus kita tuntut. Tetapi apa yang aku nak sampaikan kat sini, kenapa kita kena buat sesuatu dan akhirnya akan mendapatkan jurang? Itu yang aku tak faham. Itulah yang aku nak buat semua orang sedar. Kita ni semua seboleh-boleh di dalam sistem yang kita hidup sekarang ni, seboleh-boleh kita ni akan dipecahkan, akan diasingkan, akan dibezakan tarafnya. Dan itulah cara golongan-golongan Freemason ni, inilah usaha mereka untuk sentiasa memaksa kita untuk tidak bersatu. Selagi adanya jurang, selagi adanya darjat, selagi adanya kasta, dan itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Kalau korang lihat, permainan ini bukan terhenti di sini. Ianya bersambung ke peringkat agama. Dalam Islam sendiri ada pelbagai fahaman, pelbagai mazhab, dan yang paling ekstrim sehingga ada perbezaan syariat macam sunnah dengan syiah. Nampak tak? As much as you say that kita Islam semua bersatu, tetapi akhirnya ada perbezaan yang sedikit tu semua yang membuatkan kita tidak sebulu ataupun tidak sehaluan. Dan ini bukan berlaku pada Islam sahaja, berlaku kepada semua agama. Kristian ada Old Testament, New Testament, Orthodox dan sebagainya. Sebab the New World Order, Dajjal tahu untuk memecahkan sesebuah kaum itu bukan daripada kaum yang lain, untuk memecah belahkan sesebuah agama itu bukan daripada agama yang lain, tetapi daripada within, daripada agama itu sendiri, daripada bangsa itu sendiri juga. Bila yang dalaman tu dah tak kukuh, ada je benda yang tak setuju, ada je benda yang berbeza pendapat, ada je yang rasa iri hati kerana orang tu dapat lebih, ni dapat lebih.
Kita hidup takkan puas sebab kita hidup dalam sistem yang mereka cipta. Kita ada social standard kita. Kenapa kita kena follow social standard yang ditetapkan oleh orang keliling kita? Kenapa kita tak pernah ikut social standard yang ditetapkan oleh Allah, oleh agama kita? Jadi guys, itulah aku cuba sampaikan pada hari ini. Benda mudah, benda simple yang ada depan mata kita hari-hari, tetapi kita selalu tak indah. Dan baru-baru ni kalau kau nampak politik, apa terjadi dengan politik negara kita? Apa jadi dengan orang dalam politik tu? Sampai saudara tak tegur saudara. Sebab apa? Sebab hanya perbezaan pendapat parti politik. It's crazy. Tak masuk akal. Kita bertekak, kita berlawan untuk benda sistem yang memang dah rosak. Sistem tu salah. Sistem demokrasi tu salah. Kalau dikomparekan dengan sistem syariat Islam, sistem khulafah kita. Jadi korang faham tak apa yang aku cuba sampaikan kat sini? Apa yang aku nak cuba sampaikan kat sini adalah simple je guys. Aku nak kita semua sama-sama buka minda, buka mata, dan janganlah kata benda ni normal. Ya betul, kita dah tak ada pilihan, kita duduk dalam sistem diorang dan sebagainya. Tetapi aku nak kita semua sedar bahawa ini semua adalah permainan mereka. How can we change this? Macam mana kita nak ubah dia? We become better Muslim ourselves. We become a better person ourselves. Kenapa kita ada perbalan pendapat? Kenapa kita nak kena ada perbezaan views in politik sampai kita bergaduh? So guys, aku harap topik simple pada hari ini dapat membuka mata korang, dapat memberi sedikit sebanyak input untuk kita trigger kita punya mind, kita punya minda untuk terbuka sikit. Okay? Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Assalamualaikum.